Saya rasa sebab Parlimen adalah tempat wakil rakyat, kami sebagai penggubal undang-undang. Undang-undang yang kami gubal akan ada kesannya kepada rakyat. So ia adalah satu tempat yang memang sangat macam mana dia kata, like a very a place of sanctity. Martabat yang tinggi, kedaulatan parlimen, these are satu tempat yang bukan boleh masuk keluar masuk macam tu je. Dan kadang-kadang saya rasa terkilan apabila saya dengar pada tahun 2013-14 ada satu ketika tu saya berperang mulut dengan mantan Timbalan Menteri Pendidikan mengenai peruntukan untuk sekolah Tamil. Dan saya rasa jawapan beliau, sebab kamu jawab sebagai seorang Timbalan Menteri Pendidikan, nombor satu, salah satu kementerian yang paling penting dan tinggi dalam struktur kabinet. Kedua, ia adalah isu sekolah-sekolah yang tidak dijaga, sekolah-sekolah yang terbiar. Walaupun tahun demi tahun ada pengumuman sekian-sekian juta ringgit akan diberikan, tetapi kamu berdiri di sana sebagai seorang YB, sebagai seorang Timbalan Menteri Pendidikan dan berikan hujah yang tidak baik, yang jauh daripada kebenaran, boleh saya katakan. Dan saya rasa kamu ingat kami ni siapa untuk kamu goreng ke nak kelentong ke, saya tak boleh terima. So that's why I feel bila kita masuk dewan itu dengan gahnya dewan, struktur dewan tu, dengan the carvings and the spirit of the dewan, semangat dalam dewan tersebut, dan ada orang sampai boleh nak menipu dalam dewan, nak mengelirukan dewan, perkara tu memang saya tak boleh terima. Kalau tak tahu, boleh katakan saya tak tahu, saya akan merujuk dan jawab YB secara bertulis ke, saya akan semak. Kalau ada isu, YB boleh datang jumpa saya, daripada cuba tegakkan benang yang basah. So dia nampak sangat, so pada masa itu saya memang marah. Saya marahlah dia, shame on you. Tak malu kamu sebagai Timbalan Menteri bagi jawapan macam ni. So saya sebagai backbencher, saya boleh bertanya, yes, memang adab etika itu adalah across the board. Tak ada sesiapa pun yang ada free pass untuk berkelakuan liar dalam dewan. Tetapi kadang-kadang kita pun rasa beremosi sebab ada isu-isu yang memang dekat dengan hati. Sebagai contoh, masa mantan Ahli Parlimen untuk Kota Raja YB Dr. Siti Maria mengalir air mata dalam dewan apabila beliau berbahas mengenai isu-isu pelarian pada masa itu. So these are emotional subjects and we understand ada yang memang cabaran antara ahli parlimen dan menteri dibuat nak sama ada cabar untuk tumbuk ke, nak gaduh kat luar, jumpa kat luar lah, macam tu. Ada kita nampak. So untuk saya rasa amat memalukan apabila kita masuk dalam dewan dan cuba untuk tipu atau putar belit, atau sebab hakikat di luar sana adalah, sebagai contoh, baru-baru ni dalam mungkin 5 hari yang lepas, paras garis kemiskinan akhirnya dikira balik oleh Jabatan Perangkaan dan akhirnya ditetapkan RM2,208. Tapi kita lihat di luar sana, gaji tak naik, harga barang masih tinggi, isu-isu yang lain, isu-isu kewangan yang lain dihadapi oleh warga marhain. Tetapi kalau menteri atau timbalan menteri menabik dada kata, oh jangan risau, paras garis kemiskinan kami dah, pendapatan garis kemiskinan kami dah naikkan selaras dengan ni, tapi bantuan apa yang akan diberikan? Dan one off itu sampai mana kita nak bagi one off? Kita kena rancang. Dia adalah policy change. So saya marah kalau datang untuk buat pengumuman tanpa ada plan tindakan yang lain, kan? Ya, so mungkin masa itu saya kata shame on you. Sebab kamu ada jentera kamu di belakang. YB ada penyelidik, ada pegawai, ada agensi, ada kementerian, tapi jawapan sekadar macam ni.